Ni tolong kenal ni Ustaz Syarhan, dia ni insya-Allah tahun depan nak bertanding Perdana Menteri. Ada bukan cerita bab diri kita. Ada. Kita bawa risalah tu nak beri kesedaran, kembalilah kepada agama Allah, takutlah pada azab Allah, dekatlah dengan Allah. Kita bagi risalah tu nak cerita tentang keagungan Islam ni, dan kita yakin itu jihad kita. Kalau kita mati kena pukul sekalipun, kita yakin yang kita mati itu kerana Allah. Kita yakin yang kita mati itu syahid. Sebab apa? Kita berada di atas jalan Allah. Begitu juga lah dalam konteks-konteks yang lain, yang kita buat bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk kepentingan agama Allah. Kita yakin itulah jihad kita. Sebab tu Nabi sebut kepada Abu Zar, wal jihadu fi sabilih, antara amal yang paling afdal ialah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Zar tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, qultu ayyur riqabi afdal. Abu Zar tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah hamba sahaya yang paling baik untuk aku bebaskan? Kerana zaman tersebut zaman ada hamba. Hamba ni dalam Islam tak ada, tetapi bila dah ada, kena ada usaha untuk membebaskan hamba. Antara pengorbanan yang besar umat-umat terdahulu di kalangan para sahabat, menghapuskan sistem perhambaan. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada sistem hamba waktu lah ni, tak tahulah siapa jadi hamba di kalangan kita ni. Tapi nak sebutnya, itulah antara pengorbanan yang besar, menghapuskan sistem perhambaan. Maka bagaimana bila Abu Zar kata pada Nabi, amal mana yang paling baik untuk hamba mana yang paling baik untuk aku bebaskan, antara amal yang paling afdal? Maka Nabi kata pada Abu Zar, iaitulah anfusaha inda ahliha wa aksaruha samanan. Nabi sebut antara hamba yang paling baik untuk kau bebaskan ialah anfusaha inda ahliha, yang hamba yang paling disayangi oleh Tuhan dia, wa aksaruha samanan, dan harga yang paling mahal. Dia tak mau main harga-harga murah, hak tak ada pun tak apa. Tak, afdal untuk bebaskan hamba ni yang paling Tuhan dia sayang, rajinnya, dengar cakapnya apa semua ni, dan harganya mahal. Yang tu Nabi kata yang paling terbaik untuk kau bebaskan. Bila Abu Zar dengar kata begitu, tuan-tuan sekalian, Abu Zar kata pada Rasulullah, fa qultu fa illam af'al ya Rasulullah, aku tak mampu lah nak berjihad. Kau tengoklah aku tak mampu nak bebas hamba, lagilah aku bukan orang kaya, Abu Zar kata. Maka dia tanya balik pada Rasulullah, apakah yang paling terbaik amal afdal yang aku buat? Maka Rasulullah jawab, tu'inu sani'an atau tasna' li iqraq. Amal baik yang boleh engkau buat, Nabi kata, iaitulah berilah pertolongan pada orang yang bekerja, ataupun kau bekerjalah melakukan sesuatu kepada seseorang yang orang kurang mampu untuk bekerja. Nabi kata tolong orang. Maka bila Abu Zar dengar kata begitu, dia kata pula pada Rasulullah, qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu ba'da anil ba'dil amal. Ya Rasulullah, kau tak tengok ke aku ni bukan orang boleh buat kerja, bukan boleh orang tolong orang, aku tak mampu, aku tidak sempurna macam orang lain. Nabi SAW jawab kepada Abu Zar, takufu syarraka 'anin nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika. Rasulullah bersabda, amal soleh yang kau buat, yang kalau hak lain kau tak boleh nak berjihad, kau tak boleh nak bebas hamba, kau tak ada duit, nak tolong orang bekerja kau tak mampu, buatlah amal ini, merupakan amal yang afdal bagi kamu, iaitulah takufu syarraka 'anin nas, peliharalah diri kamu, jagalah diri kamu daripada buat dosa pada orang. Dia bukan kena susah orang sekalian, jaga diri ni daripada buat dosa kepada orang. Fa innaha sadaqatun, Nabi kata sesungguhnya itulah merupakan sedekah, yakni merupakan pahala daripada kamu ke atas kamu. Nabi kata minka 'ala nafsika, yang kamu buat untuk kamu sendiri. Nabi kata. Tuan-tuan sekalian, hadis ni menggambarkan kepada kita, nak sebutnya amal soleh itu, amal soleh itu imanu billah, maksudnya semua benda hak kita buat, hatta duduk saja pelihara diri buat dosa ke orang, itu juga merupakan amal soleh. Nak memberi faham kepada kita konsep amal soleh tu, dia tidak tunggu nanti duduk di masjid. Konsep amal soleh tu dia tidak tunggu nanti duduk di surau. Memang duduk di masjid, di surau itu yang paling terbaik, tapi tidak semestinya bila kita duduk di luar tu kita tidak boleh buat amal soleh. Tidak.
segala-galanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi, yang kita baca dalam hadis tadi, adalah menunjukkan kepada kita kedudukan dan suasana orang-orang yang soleh. Sebab tu tuan, buat kita tak buat dalam ibadat dia tak boleh. Al-isaru fil ibadah makruh. Kaedah sebut kita isar ni macam tadi lah, lawan tolak tu. Orang nak buat baik, nak sedekah, tak apa orang sedekah. Kita suruh orang lain buat, kita tak buat. Dalam keadaan begitu, dalam bab ibadat kita isar, hukum dia makruh, tak boleh. Yang Aisyah tu depan mata tu ada jadual more. Tengok baru seminggu penuh nama, 2 minggu lagi tak ada. Kita ambil peluang lah nak sebutnya. Tak tahulah dia ubur dia ni. Kalau tak penuh nak sebut juga lah. Rugi tidak mengambil peluang untuk nak memenuhkan nama kita. Bukan penuh saja, sampai hari tu kena bawa lah apa patut. Maksudnya penuhkan nama untuk kita beri infak, kita beri makan pada moreh. Sekalipun orang kata, Allah Ustaz moreh, jangan tuan-tuan. Saya selalu sebut, kan mana tahu hak duk semayang tarawih dengan kita tu, sekalipun kawan-kawan kita tahu macam mana busuk wangi dia hak dekat dia tu, tapi mana tahu kot malam tu antara ramai-ramai kita hak buat tarawih tu, doa dia yang Allah terima. Dan doa dia pula, dia tak doa kat dia seorang, dia doa pada kita semua. Kita bagi makan orang yang berdoa, doa dia dimakbulkan oleh Allah. Jangan tuan-tuan. Sebab tu saya sebut, minta kalau boleh isi penuh lah. Ni macam elektrik, api air surau. Patutnya kena ada seorang yang datang. Tak ada siapa suruh datang minta Tuan Haji dah hari surau. Api air hujung bulan ni dengan bagi kat siapa, saya cuk siap-siap nak bayar. Tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, mana tahu hak semayang tu ada para wali Allah. Mana tahu ramai-ramai ni wali Allah tu orang ada celah-celah. Kita tak kenal. Nak tunjuknya peluang hak ada tu kita kena rebut. Begitu jugalah peluang yang ada, kita kena istiqamah. Kita duduk di awal, di tengah, hatta di akhir Ramadan. Cuma hak ada berlaku hari ni di akhir Ramadan, kita pakat lawan tinggal. Orang Melayu kita akhir Ramadan pakat lawan tinggal. Sebab tu ayat yang saya bawa ni minta supaya kita istiqamah. Bukan hajak pada tuan-tuan saja, hajak pada diri sendiri. Boleh istiqamah. Kita dah ada seminggu yang terawal, kita beristiqamah seminggu yang kedua, beristiqamah pada seminggu yang ketiga, dan seterusnya. Kita mohon pada Allah agar kita tu jadi golongan yang mampu beristiqamah dalam melakukan amal ibadah. Tambah-tambah lagi di bulan Ramadan, tambah-tambah lagi di akhir Ramadan. Sebab tu saya sebut kemungkinan ni yang masa yang paling sesuai. Jangan tuan-tuan sekalian kita jenis golongan yang hangat-hangat tiap ayam. Awal-awal tu kita semangat, datang surau, datang masjid. Lepas tu kita jadi orang yang tak mau datang dah surau pun. Mana jalan pergi surau? Tak ingat dah. Sampai dia tak ingat dah jalan pergi surau teruk. Sebab apa? Sebab dia semangat ni awal 10 awal Ramadan, lepas tu habis lah. Kita berdoa, kita kena jadi orang yang Rabbunallah summa istaqam. Kita mengaku Allah Tuhan kita, kemudian kita mampu untuk istiqamah. Istiqamah dalam melakukan amal ibadat di peringkat awal Ramadan, pertengahan Ramadan, hatta akhir Ramadan, bahkan seterusnya selepas bulan-bulan lepas tu. Apatah lagi yang saya nak sebut bila kita berada di bulan Ramadan ni. Terutamanya di 10 akhir Ramadan ni. Tapi hak duk berlaku bila masuk 10 akhir Ramadan, dia jadi benda lain. Dia sibuk ke benda lain. Ni memang Nabi sebut ni. Nabi beritahu pada kita, bila masuk saja 10 akhir Ramadan, Aisyah kata Nabi akan kejutkan seluruh keluarga dia, bangun untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Kita bila masuk 20 Ramadan tu lah, dia mula kelang kabut. Dia mula lagi ada orang tanya, orang rumah tanya, abang ni bila nak tukar tirai ni? Dia mula. Takkan kita nak masuk raya dinding anak conteng penuh begitu, takkan tak mau cat kot? Dia main tak mau cat kot tu letih. Sekali dia ada ni kuih tak buat lagi abang, dah boleh pergi surau. Ni baju anak tak buat. Dia waktu tu lah baju anak tak buat, waktu tu lah